ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh, maka marilah kita terus bergerak dan bergerak untuk mencari nafkah, kerana pergerakan di waktu pagi itu membawa berkat yang amat banyak dan berterusan. Mukaddimah pada pagi ini kita akan bincangkan satu tajuk, iaitu kunci pembuka rezeki. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini ada manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dan para penonton yang diberkati oleh Allah. Salah satu kunci pembuka rezeki ialah kita membanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti astaghfirullahalazim. Juga kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Aku bertaubat kepadamu ya Allah dengan taubat nasuha. Muslimin dan muslimat sekalian, dosa, maksiat sesungguhnya ianya adalah penghalang kepada datang dan turunnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, kita naklah senantiasa berikrar dan mengaku kesilapan dan kelemahan kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah permudahkan untuk kita datangnya rezeki dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sewajarnya lah kita mengetahui bahawa sesungguhnya istighfar dan bertaubat itu mampu menghalang dan mengalih musibah dan balak bencana ke tempat lain. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, inni la uhimma li ahli al-ardi azaban fa iza nazartu ila ummari buyuti wa ila al-mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil azhar sarabtu zalika anhu. Yang berarti Allah telah berfirman, sesungguhnya aku mau menurunkan azab, menurunkan musibah, menurunkan bala bencana kepada negeri itu atau tempat itu. Maka apabila aku melihat hamba-hambaku di situ sentiasa mengimarahkan rumah-rumahku, yakni masjid-masjid, dengan amal-amal saleh, sujud dan rokok, iktikaf dan sebagainya. Juga apabila aku melihat penduduk-penduduknya berkasih sayang, ada kesatuan, ada perpaduan, ada persaudaraan yang baik dan tulen. Juga apabila aku melihat 1/3 daripada akhir malam, ada manusia-manusia yang beristighfar, yang bertobat kepadaku dari dosanya.
maka aku alihkan musibah, penyakit atau balak bencana itu ke tempat yang lain. Di hadis ini jelaslah kepada kita muslimin dan muslimat bahawa salah satu yang akan mempermudahkan turunnya rahmat Allah, kurniaan Allah, anugerah Allah, rezeki Allah, ialah dengan banyaknya hamba-hamba Allah itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Kerana apabila seseorang itu tidak ada dosa atau ada dosa tetapi ia telah bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka bersihlah dari dosa-dosa kesalahannya kepada Allah. Maka dengan itu muslimin dan muslimat, sidang penuntun yang dirahmati oleh Allah, maka dengan rahman Allah, dengan rahman Allah, dengan kasih Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita untuk mendapat rezeki yang halal lagi banyak, lagi mencukupi, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang penuntun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh itu naklah kita sentiasa dekat dengan Allah, dengan mengamalkan taubat dan istighfar. Mudah-mudahan dengan demikian bahawa kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Bila Allah dekat dengan kita, rahmatnya, keselamatannya, keampunannya, keberkatannya, radanya bersama dengan kita. Kalau dah bersama dengan kita, alhamdulillah, apa yang kita pohon, terutama di waktu pagi, waktu yang hening dan bersih ini, insya-Allah permohonan kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sebentar dan insya-Allah kita kembali selepas ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak kedapatan di dalam Al-Quran dan juga hadis menerangkan bahawa beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari dosa itu adalah salah satu punca pembuka dan memudahkan rezeki turun kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang bermaksud, aku berkata kepada mereka itu, pohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, nescaya Allah akan menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat
Dan Allah akan menganugerahkan kepada kamu harta kekayaan yang banyak. Juga Allah menganugerahkan kepada kamu anak fena. Dan Allah menganugerah dan menjadikan kepada kamu tanam-tanaman. Dan pada akhirnya Allah akan menganugerahkan kepada kamu sungai yang mengalir air ke dalamnya. Hujan, anak pena, harta, sungai. Ini adalah rezeki yang cukup tinggi nilainya. Maka jelaslah kepada kita dari ayat tadi bahawa barang siapa yang mengamalkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dengan taubat nasuha, nescaya Allah akan menganugerahkan kepada mereka rezeki yang halal lagi banyak dan mencukupi secara berterusan. Juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, yang Rasulullah telah bersabda, "Man aksara al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang berarti barang siapa yang melazimi, yang membanyakkan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan kepadanya yang pertama, bahawa Allah akan membebaskan dia daripada kesusahan, dan Allah akan menyelesaikannya segala kesempitan, dan Allah akan menyediakan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Jelaslah dalam hadis ini di antaranya bahawa istighfar dan bertaubat itu muslimin dan muslimat mempermudahkan turunnya rahmat anugerah rezeki Allah kepada kita sebagai hamba. Muslimin dan muslimat sekalian, al-istighfar artinya iaitu memohon keampunan dari Allah. Taubat artinya berjanji kepada Allah tidak akan melakukan segala kesalahan, dosa yang telah pernah dilakukan. Atau dengan lain perkataan, memohon keampunan dari Allah dari segala dosa-dosa, maksiat, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sama ada kesalahan itu melalui perkataan, perbuatan, sama ada cara berterang-terang dan bersembunyi, dan dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang pertama, menyesal dengan sesalan yang cukup tinggi, mendalam, dan bersungguh-sungguh di atas perbuatan dosa dan maksiat itu. Yang kedua, tidak mengulangi, berhasrat, berazam, tidak mengulangi dosa tersebut. Dan juga sewajarnya melakukan ibadah, amal kebajikan, amal saleh untuk terus menjadi insan yang mustaghfir, yang bertaubat dan yang menyesal dari dosa-dosa
yang telah dilakukan. Dan kalau takdir dosa itu sesama manusia, maka ditambah lagi. Dan kalau dosa itu dimohon ampun, seperti hasad, dengki dan sebagainya, bertemu dengannya. Dan kalau takdirnya wang ringgit, hutang, naklah dijelaskannya atau diminta ampun kepadanya. Kalau begitu ada keadaannya, insya Allah, sesungguhnya dengan rahman Allah, dengan kasih dan sayangnya Allah, mudah-mudahan mencusurlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dan kepada kita. Dan insya Allah kita berhenti sebentar. Semua orang tahu dosanya yang lalu, yang sedang, yang akan datang telah diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara daripada dosa. Namun demikian, dalam hadis Nabi menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah, iaitu tak kurang 70 kali. Dalam riwayat yang lain menyatakan tidak kurang 100 kali istighfar. Muslimin dan muslimat, ini baginda Rasulullah yang tempatnya syurga. Masya Allah. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sidang penonton sekalian, adakah kita telah melakukan demikian? Sewajarnya kita mengambil pengajaran, iktibar di atas peristiwa dan amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat berbagai-bagai. Tetapi taubat yang kita kanaki, yang Islam kanaki, yang boleh mengampun dan menghapuskan dosa, ialah taubat nasuha. Taubat betul-betul dengan penuh kesungguhan, penuh azam, tidak melakukan kembali apa yang dilakukan. Allah menjuru kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang bermaksud bahawa wahai orang-orang yang beriman, saya dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, Allah menjuru kepada orang beriman, tubu ilallah, naklah kamu melakukan taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang putus betul-betul. Asa rabbukum, balasan yang dijanjikan oleh Allah di atas taubat tadi, di antara yang pertama, Allah akan hapuskan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mana mengalirlah di bawahnya sungai-sungai. Muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jelaslah kepada kita dari ayat ini, Allah memberikan satu anugerah, satu hadiah kepada kita
kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya melakukan taubat. Dengan itu akan dihapuskan dosa. Bila hapus dosa kita bersih, bila kita bersih, maka permohonan kita untuk rezeki yang halal dan usaha kita untuk mendapat rezeki yang halal itu didorong oleh Allah dengan mudah dan dengan jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Juga hadiah Allah yang kedua, iaitu Allah menjanjikan mereka itu orang yang bertaubat kepada Allah dengan syurga. Masya Allah, sayangnya, cintanya, kasihnya Allah kepada kita. Terpulanglah kepada kita nak menilai, nak menghargai kasih dan sayangnya Allah itu kepada kita. Muslimin dan muslimat sidang penuntun yang dirahmati Allah. Kesimpulan tajuk kita pada Al-Muqaddimah pada pagi ini. Yang pertama, bahawa istighfar dan taubat itu kunci memudahkan kita mendapat rezeki yang halal dan berkati. Setelah kita berusaha berpagi-pagi. Yang kedua, istighfar dan taubat juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, bahawa dengan rahmat Allah, orang yang bertaubat, dosanya diampun oleh Allah, diberikan oleh Allah kemaafan dan maghfirahnya. Allah janjikan syurga. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menunjukkan keindahan dan kehebatan yang ada kepada mereka yang telah diterima oleh Allah taubat dan istighfar. Oleh itu saya menyeru pada diri saya sendiri, ahli keluarga, muslimin dan muslimat sidang penonton, sama-sama kita mengambil kesempatan teruskan beristighfar dan bertaubat. Pada akhirnya, hingga kita ketemu di siaran yang akan datang, jagalah diri, jagalah kesihatan, jagalah iman, akidah dan agama, jagalah marwah, jagalah negara, jagalah nikmat Allah yang telah kita rasai dan hargalah ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan diberkati oleh Allah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.